kuasa bahagian 2, masih lagi dalam topik kompas. Okey. So gambar rajah yang ada dalam slide yang awak boleh nampak tu, itu adalah gambar kompas. Minggu lepas kita dah belajar ada 3 jenis kompas. Kompas Juroko, liquid kompas dan juga prismatic kompas. Yang ada dalam gambar ni, kalau tengok gambar yang di sebelah kiri atas tu, itu bagaimana cara kita membuat tenangan, kita buat aim menggunakan prismatic kompas. So prismatic kompas tu cara pegang dia macam gambar sebelah kiri bawah tu. Pandangan daripada tepi, pandangan daripada atas. Macam mana cara kita pegang prismatic kompas? So prismatic kompas ni dia ada benang untuk tenang dan juga dia ada kantar kecil je kantar dia untuk kita melihat nilai bacaan yang terdapat pada kompas tersebut. So apa yang dibaca ialah bearing lah. Yang awak belajar pada minggu lepas tu. So pastikan awak tahu bearing kita ada berapa, apakah perbezaan antara bearing sekuan dan bearing bulatan penuh. Okey, kemudian gambar yang di sebelah bawah, sebelah kanan tu, itu adalah liquid kompas. So liquid kompas ni dia saiz dia besar sikit daripada prismatic kompas, dia lebih kuasa besar tapak tangan, kadang-kadang dia lebih besar. Jadi dia tak boleh lah kita nak pegang liquid kompas ni macam prismatic kompas. Liquid kompas ni biasanya kita akan letakkan di atas tripod yang sesuai dengan alat kompas tersebut. Biasanya kadang-kadang dia datangkan satu set, dia ada tripod sekali dengan liquid kompas ni. Kadang-kadang dia berasingan ataupun kadang-kadang dia apa-apa tripod pun kita boleh guna untuk menggunakan liquid kompas ni. Tapi cara nak buat bacaannya lebih kurang sama macam prismatic kompas. Kita akan tenang pada bilah benang dia. Kemudian kita akan tengok bacaan pada yang dipaparkan dalam kompas tu lah. So liquid kompas ni untuk pengetahuan awak, dalam dia mengandungi liquid. Liquid yang ada di dalam ni adalah alkohol. Sebab apa dia letakkan alkohol di dalamnya? Sebab alkohol ni adalah satu jenis cecair yang dia kali suhu. Jadi untuk kerja-kerja kompas ni, kadang-kadang Juroko perlu menjalankan kerja di kawasan-kawasan yang ada yang bersuhu tinggi, ada yang bersuhu rendah. Kalau kawasan-kawasan sejuk, kalau dia liquid biasa, dia akan membeku dan kompas tak boleh digunakan. Jadi kalau kompas liquid kompas ni dibawa ke kawasan sejuk, kawasan pegunungan, puncak gunung Everest dan sebagainya, dia orang akan bawa liquid kompas ni lah, supaya dia boleh digunakan dalam pelbagai suhu dan keadaan. Dia tahan tekanan. So, kita boleh tengok arah dengan bearing yang betul dan tepat daripada kompas tersebut. Kalau kita bawa tempat-tempat yang bersuhu rendah, yang terlalu sejuk, paras beku, kalau kita bawa prismatic kompas, mungkin prismatic kompas itu akan membengku dan tidak berfungsi. Dan untuk membuat pengukuran ataupun menggunakan kompas di kawasan-kawasan yang bertekanan tinggi seperti suhu sejuk ataupun suhu yang terlalu panas dan sebagainya, liquid kompas adalah satu pilihan yang terbaiklah untuk kita guna dalam keadaan-keadaan yang seperti disebutkan tadi. Okey, ada soalan tentang gambar ni? Nak tanya apa-apa? Ada tak? Nanti bila-bila awak free, awak bolehlah cuba YouTube, Google, tengok macam mana cara menggunakan prismatic kompas, macam mana cara menggunakan liquid kompas. Itu akan lebih jelas. Tapi dalam praktikal awak tak guna kompas ni. Dalam praktikal awak nanti awak akan guna kompas Juroko untuk membuat bacaan dengan lebih tepat lagi daripada prismatic kompas dan liquid kompas. Okey. Bila kita mempelajari kompas, antara perkara penting yang awak perlu tahu tentang sebuah kompas, apakah ciri-ciri ataupun apakah komponen-komponen yang terdapat pada sebuah kompas.
Jadi ini gambar saya ambil daripada Google je, awak pun boleh Google nanti tengok. So dalam sebuah kompas, yang ni dalam gambar rajah ni dia tunjuk contoh untuk poket kompas. So dia ada komponen-komponen yang terdapat features yang berada pada kompas tersebut. Contohnya daripada kiri awak tengok dia ada luminous sighting dots, kemudian dia ada luminous magnetic arrow, kemudian short luminous line, fixed index line, kemudian dia ada sighting slot untuk kita tenang aim lah untuk nampak. Kemudian dia ada kantar kecil tu, lens untuk membuat bacaan. Kemudian dia ada thumb loop. Thumb loop ni untuk kita masukkan ibu jari kita di dalam tu untuk kita lock. Sighting wire. Kemudian graduate straight edge. Straight edge ini adalah dia punya bacaan-bacaan dia. Kemudian bezel ring, floating dial. Dial ni dia punya jarum lah, jarum penunjuk floating yang terapung. So bila kita pegang, dia mesti dipegang dalam keadaan rata supaya jarum tu boleh terapung dan menunjuk ke arah utara. Macam itulah. Dan kompas ni kalau awak beli, kalau gunakan kompas, dia lain dia punya brand, lain dia punya buatan, dia nama dia lain-lain. Kalau contoh, saya bagi contoh awak tengok sebelah kiri tu dengan bahagian cover ni, kompas ni dia jenis boleh lipat kan, dia lipat penutup. Yang cover ni adalah bahagian penutup dia boleh tutup. Yang base tapak dia. Tengok bahagian cover tu, sighting wire ni. Sighting wire ni kalau kompas dalam ni dia tunjuk sighting wire, tapi kalau kompas yang nama lain, mungkin pembuatan negara lain dan sebagainya, dia bagi nama lain sighting wire. Dia tak panggil sighting wire. Dia panggil ada yang panggil hair. Ada tak? Ini contoh untuk liquid compass. So ciri dia lebih kurang macam tadi, cuma dia tak ada penutup. Ada dalam dua setengah ya. Sampai. Yang ni dia panggil, tengok atas sekali tu objective vein. Kemudian dia ada horsehair. Yang ni dia panggil horsehair. Sebenarnya sighting line juga lah. Sama macam tadi kita panggil sighting wire. Ini dia panggil horsehair. Tapi sebenarnya fungsi dia sama. Jadi ini gambar yang kedua ni adalah prismatic compass juga. Tapi dia bentuk lain. So sesekali awak baca lah, tengok label-label ni. Kalau kompas ni ada di depan mata, senang kita boleh tengok terus komponen tu, part dia dan kegunaan dia untuk apa. Kena tengok dalam gambar rajah ni, awak kena tengok, ingat hafal. Sebab saya sarankan awak supaya buka YouTube ataupun blog pun mungkin kadang-kadang ada blog orienteering dan sebagainya, dia akan tunjukkan kompas dan ciri-cirinya. Eye vein, eye lid, eye hole. Okey, ada soalan tentang dua-dua kompas ni? Ada soalan boleh tanya terus. Kalau malu nak tanya boleh type. Saya sangat mengalu-alukan orang yang bagi soalan ni. Okey, cara penggunaan dia lebih kurang macam ni lah dalam bentuk gambar rajah. Gambar A, kompas hell level. Cara nak pegang kompas. So letak pegang kompas dengan kemas. Kemudian angkat kompas dalam keadaan rata dan samakan dengan eyesight ataupun kita punya jarak pandangan lah. Kita punya letakkan dekat mata. Dan pastikan dia punya berbenang ataupun hair yang horsehair tadi tu
bersudut tepat dengan permukaan kompas. Mesti tegak, lead vertikal. Kemudian kita akan aim daripada point kita berdiri tu ke arah objek. Dan apa yang kita aim, kalau dari jauh nampak macam gambar di sebelah kanan atas. Kalau dari dekat dia akan nampak yang gambar rajah belah bawah ni lah. So daripada gambar rajah belah bawah ni, dia punya nilai bearing dia boleh dibaca dengan jelas. Kalau kita tengok dari jauh dia tak apa nampak. So bila kita tengok dengan kanta yang disediakan tu, dia akan boleh nampak lah. So bearing dia adalah berapa darjah ni? 16, 17, 18, 17 degree 50 minit. Ini dia baca 1780 mils. Macam inilah lebih kurang. Tapi nanti masa awak amali nanti kita tak buat amali ni. Awak akan amali menggunakan kompas juruku. So ni penerangan dia. Prismatic compass is a magnetic compass which consists of following part. Kompas mestilah berjenis logam. Dia kompas ni kalau yang murah-murah kedai buku tu, kalau awak minta nak beli kompas yang murah, dia ada yang kompas plastik pun boleh juga pakai, tapi dia ketepatan dia rendah. So kompas yang berketepatan tinggi, dia mestilah casing dia ataupun ciri-ciri dia adalah logam, jenis logam, sama ada aluminium ataupun besi. Diameter dia 8 hingga 12 cm. Besar lah, lebih kurang sejengkal lah. Kemudian casing dia besi, boleh melindungi kompas daripada sebab nak melindungi dia punya jarum kompas di dalam tu lah. Sebab tu dia kena, body dia kena besi untuk tidak mengganggu fungsi kompas tersebut. Okey, 3 langkah mudah untuk melaraskan sebuah kompas. Ini nanti boleh baca, saya akan terangkan secara ringkas saja. Yang pertama, centering. Kita pastikan kompas kita berada dalam keadaan tepat daripada titik mana kita nak buat bacaan. Kemudian leveling. Leveling ni kita pastikan kompas kita berada dalam keadaan rata. Dan yang ketiga, focusing. Kemudian baru kita fokus arah mana kita nak membuat bacaan kompas. So 3 langkah mudah bagaimana menggunakan kompas. Okey, ada soalan tentang kompas? Tanya. Ada tak awak masih bersama saya ke? Takut saya tertutup mikrofon pula, awak tak dengar ke? Awak semua setengah study, sekejap lagi nak quiz. Tak dengar saya lecture. Nanti dengar kemudian saya rakam ya. Dengar cik. Okey, kita akan teruskan lagi. Okey, dalam kerja-kerja kompas, salah satu kerja asas yang guru ukur wajib kena tahu dan belajar adalah apa yang dinamakan sebagai traverse. Nama sebenarnya kita panggil terabas. Traverse survey. Control traverse survey. Control traverse survey ni adalah rangkaian titik-titik kawalan. Maknanya kita buat di atas muka bumi, kita buat satu point, kemudian kita bergerak ke point yang seterusnya, kemudian bergerak lagi ke point yang seterusnya, kemudian bergerak lagi ke point yang seterusnya sampailah selesai. So aktiviti bergerak
mengambil bacaan daripada point ke point yang lain tu kita panggil sebagai terabas. Traversing, menjalankan terabas. Horizontal control is basic framework on point in which the horizontal position in a relationship must have been made accurately determined. Semua poin-poin tersebut kita akan pasang alat di situ dan membuat bacaan atau pencerapan secara tepat dan kita boleh dapat dia punya bearing. Dan traverse ni terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah terabas terbuka, yang kedua adalah terabas tertutup. So terabas terbuka adalah kita mula dekat satu point, kemudian ianya berakhir pada point yang seterusnya, dan terabas tertutup pula bermula pada satu point dan dia patah balik ke point yang dia mulakan tadi. Sekarang kita tengok dalam bentuk gambaran. Okey. Ini poin-poin ni menunjukkan poin-poin kita pasang alat dan bergerak daripada point ke point. Untuk close traverse, dia mula dari point 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan dia patah balik ke 1. So pengambilan data cerapan menggunakan kaedah ni kita panggil sebagai terabas tertutup ataupun close traverse. Ini untuk gambar rajah yang bawah ni pula, kita mula daripada point 1, kemudian point 2, kemudian point 3 dan seterusnya sampai point 9. Kita tak patah balik dekat 1. So terabas ni dipanggil terabas terbuka. Okey. Jelas Jelas, Encik. Close traverse and open traverse. So setiap point-point ni data akan diambil. Apa data yang akan diambil adalah bearing dan juga jarak antara station, antara point. So nanti masa amali awak akan belajar macam mana cara nak mengambil bearing, bagaimana cara nak mengukur jarak. Mengukur jarak ni kita pakai pita ukur lah. Kita ukur, tarik jarak daripada satu point ke satu point bergantung kepada jarak antara point tersebut. Kalau jauh, so kita pakailah pita ukur yang panjang. Kalau dekat, kita pakai ukur yang pendek. Biasanya untuk kerja-kerja yang biasa pelajar buat dalam kampus ni, jarak antara stesen antara 20 ke 30 meter. So kita akan tarik pita ukur 20 ke 30 meter. Kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang. Ada yang 15 meter je, ada yang 10 meter je. Kemudian kita ambil bacaan jarak. Kemudian dah ada bacaan jarak, kita ambil bacaan bearing pula. Bearing dia menggunakan kompas lah. Jadi kita tengoklah garisan tersebut daripada arah utara berapa darjah minit dan saat. Dalam kompas biasa darjah dan minit je lah. Nanti awak akan buat masa amali nanti. So ada, ini kaedah-kaedah membuat terabas kompas. Ini awak tak amali dah, awak tak buat semua. Awak akan buat kaedah terabas bearing hadapan dan belakang, kaedah jalan yang terpecah kaedah selang. Awak mungkin akan buat salah satu je kaedah daripada 4 ni. Kompas ni kalau sekarang ni di sektor pekerjaan dah jarang dah orang buat, tapi dia penting untuk dipanggil untuk newbies kan, untuk pemula, untuk orang yang baru nak mula belajar ukur. Dia kena faham dulu lah macam mana cara nak ambil bearing menggunakan kompas. Nanti ni awak baca lah semua ni, macam mana cara, mungkin awak dapat gambaran sikit dengan bantuan media-media yang ada sekarang ni, Google, YouTube atau pada media platform video yang lain. Awak boleh cari macam mana cara nak buat nak mengambil bacaan menggunakan kompas ni. Okey, ada soalan tentang terabas? Tanya. Encik, Ya, teruskan. traverse tu kan dia hanya ambil bearing dan jarak je kan? Tak ada kiraan lain. Itu macam mana?
untuk cerapan dia mengambil bearing dan jarak sahaja. Untuk kiraan tu dia part lain, iaitu bukan lagi part amali. Yang itu dah kata apa, untuk merekodkan data. Nak merekodkan data tu dia ada kiraan sikit lah, kiraan sudut. Biasa yang tu selepas habis kerja di lapangan baru kita kira. Okey Dia, Encik, terima kasih. kita cek hasil kerja kita tu boleh digunakan atau tak boleh digunakan. Kerja ukur ni dia special sikit. Kita tak boleh tahu hasil kerja kita semasa kita sedang buat kerja. Kita kena habiskan dulu kerja kita, baru kita boleh semak dia punya pengukuran tu betul ke tak betul. So kalau tak betul, kenalah buat semula. Masa saya kerja dulu, biasanya semakan ni saya suka buat dekat site, supaya bila kita dah habis buat kerja, dah selesai semua kerja, kita dah kemas-kemas alat apa semua, sebelum kita bergerak balik tu, kita buat dulu kiraan. Duduk dulu dalam kereta 1 jam, 2 jam, cek dulu kiraan semua kerja-kerja yang kita buat pada hari tu, barulah kita pastikan betul, barulah kita bergerak balik. Kalau tiba-tiba ada tak betul, kita boleh trace balik kat mana stesen yang tak betul tu, dan kita pergi balik ke stesen tu untuk tengok apa masalah ni. Kalau gini ada setengah jurukur tu, dia tak suka buat kat site, dia suka dah siap kerja, okey, muka-muka pakai barang, kita balik, dah balik office, barulah dia buka untuk semak dia punya kiraan. Kalau tak ada salah, okey lah, no problem. Kalau ada salah, esok dia kena pergi balik ke site tu, terutama site-site yang jauh. Macam tu lah. Okey, ada lagi soalan lain berkaitan dengan terabas, kompas dan terabas? Tak ada soalan? Semua orang faham ke ni? Faham Encik. Okey, saya akan teruskan. Seterusnya adalah local attraction. Pada minggu lepas, selain daripada bearing bulatan penuh, bearing cukuran, dapat satu lagi istilah penting dalam kompas ni, iaitu local attraction, tarikan tempatan. Apakah yang dikatakan tarikan tempatan? Zaman kita sekolah-sekolah rendah, sekolah menengah dulu, masa zaman berkenalan dengan kompas, kita tahu, ramai orang tahu, kompas ni kalau kita letakkan magnet dekat dengan kompas, jarum magnet tu akan tertarik kepada magnet tersebut, jarum kompas tu. Jadi memang betul. Sebab apa? Semua kompas yang dihasilkan, dia akan merujuk kepada utara magnet. So kalau ada magnet-magnet lain berdekatan dengan kompas yang kita nak guna tu, dia akan jarum kompas akan menunjukkan ke arah medan magnet yang terdekat. Macam dalam gambar ni lah. Macam dalam gambar ni, untuk kompas yang kecil yang atas tu, dia tak tertarik dengan magnet. Tapi kompas yang besar sikit ni, dia akan tertarik ke arah magnet. Sedangkan arah utara dia arah yang lain. Macam itulah. Tarikan tempatan ni terhasil daripada gangguan atau perangsangan daripada objek-objek luar yang bersifat magnet atau logam. Bukan sekadar magnet, objek-objek yang bersifat logam juga akan memberikan tarikan tempatan ke atas sebuah kompas. Awak tengok dalam gambar yang ada dalam slide awak tu, ada 3 jenis kompas yang kalau awak tengok betul-betul, jarum dia berbeza arah utara. Arah jarum tu berbeza. Sepatutnya kalau kompas ni arah jarum dia sama, tapi ada sedikit berbeza. Dan perbezaan sedikit itulah yang dipanggil sebagai kesan daripada tarikan tempatan. Tarikan tempatan ni biasanya terhasil daripada objek-objek seperti contoh dia bagi jam tangan yang kita pakai, baju ruko dia membuat
kerja-kerja kompas. Kalau dia pakai jam tangan berbentuk logam, mungkin tarikan tempatan tu akan berlaku. Yang mana jarum ni akan memberi kesan arah bacaan dia terhadap jam tangan yang dipakai oleh juru tersebut. Dan juga objek-objek logam lain. Contohnya seperti kita pegang kompas di dalam kereta. Kereta kita tu dibuat daripada logam, besi. Jadi jarum kompas tu tak dapat menunjukkan arah yang betul. Sebab apa? Dia berada di sekelilingnya ada objek-objek logam. So kena keluar daripada kereta, duduk di tengah kawasan yang lapang, tidak ada logam yang ada pada badan orang yang buat kerja tu. Jam tangan besi semua tanggal, baru boleh guna, barulah dia akan bagi bacaan ataupun direction yang tepat dan betul. Dan begitu juga kalau kita buat kerja di kawasan-kawasan yang contohnya tepi lebuh raya. Tepi lebuh raya ni kadang-kadang kenderaan yang banyak yang lalu lalang tu boleh memberi kesan tarikan tempatan terhadap bacaan kompas yang kita buat. Dan sama juga dengan kalau kita bekerja di kawasan-kawasan yang buat kerja dalam hutan, tapi kat dalam tu tiba-tiba ada satu pencawang telco. Ada pencawang, tahu tak pencawang telco macam mana bentuk dia? Pencawang telekomunikasi. Yang tinggi tu je kan? Ya. Yang ada piring-piring antena di atas ni tu. Itu pun dia menarik banyak high frequency wave yang boleh memberi kesan ke atas bacaan-bacaan kompas. So kalau kita membuat kerja-kerja kompas, kita kena elakkan berdekatan dengan kawasan-kawasan yang boleh memberi kesan ke atas bacaan kompas tu lah. Boleh buat, tapi bila kesan ke atas bacaan kompas tu, dia akan memberi kerja yang kurang tepat. Bacaan dia berlakulah tarikan tempatan. Okey. Ada juga situasi tak ada menara pencawang telekomunikasi dalam hutan, di tengah-tengah hutan tebal. Kita keluarkan peta, kita keluarkan kompas, tiba-tiba kita keluarkan kompas tu berpusing tak berhenti-henti. Dia tak dapat nak menunjukkan arah utara seperti mana yang kita nak tengok. So kawasan tu ada berkemungkinan, kalau orang dulu kata kawasan tu berhantu lah apalah, sebenarnya tak. Mungkin di tempat orang tu keluarkan kompas yang tempat dia berdiri tu, di bawah tanah tu mungkin ada logam-logam seperti emas, biji timah, tembaga dan sebagainya lah. Mungkin di bawah tempat dia memegang kompas tu ada unsur-unsur logam di dalamnya. Di kawasan pegunungan kita tak tahu apa yang ada di bawah tanah tu. Jadi yang itu juga boleh memberikan kesan tarikan tempatan ke atas sebuah kerja kompas. Okey. Ada soalan dekat ni? Dah faham ke apa itu tarikan tempatan? Faham. Faham. Apa nak tanya? Cik, Ya. kan dekat handphone pun dah ada kompas yang digital dan handphone kan? Ya, betul. Sama juga ke kena jauh dari logam ke ataupun boleh digunakan dari mana tempat? Okey. Siapa yang tanya ni? Nur Aiza. Ya, Cik. Okey. Untuk kompas digital, ini satu lagi kompas yang tak ada dalam nota awak ni, tapi dia wujud sekarang. Kompas digital. Untuk kompas digital, konsepnya berbeza sedikit. Kompas digital ni, dia tidak menunjukkan utara magnet. Kompas digital ni, dia ditunjukkan oleh data
telefon yang diterima melalui provider lah, telco ni. Contohlah kalau awak pakai handphone, dalam handphone awak tu ada Kompas, awak pakai line Digi. So sebenarnya arah utara yang ditunjukkan oleh Kompas digital dalam handphone awak tu sebenarnya bukan arah utara magnet. Dia tak tertarik pun dengan magnet-magnet sebab handphone tu sendiri berlogam. Dia adalah arah utara yang ditunjukkan oleh telco ataupun data talian telekomunikasi yang telah dibekalkan kepada handphone tersebut. Jadi untuk Kompas digital ni dia tak sesuai untuk kerja-kerja pengukuran sebab data dia kurang tepat. So kalau nak pakai handphone, better awak guna GPS ataupun koordinat yang terdapat. Tak guna Kompas menggunakan handphone. Tapi bolehlah kalau untuk kerja-kerja sesat lautan, nak buat rujukan, dah tak ada option lain, bolehlah gunakan handphone. Tapi untuk kerja-kerja pengukuran, Kompas digital ni kurang sesuai. Sebab untuk kerja pengukuran ni, lebih baik kita guna GPS daripada guna Kompas. GPS lebih tepat. GPS boleh bagi koordinat terus. Di manakah longitude, latitude dan altitude awak, X, Y dan Z. Buat apa nak tengok Kompas lagi. So untuk lihat arah, kita tak guna digital Kompas. Untuk lihat arah utara, selatan, timur, barat, kita guna Kompas yang biasa. Macam itulah. Kompas digital ni dia lain sikit. Kalau handphone awak tu tak ada line, contohnya kawasan tu tak ada line, dia akan bagi randomly punya arah utara yang kadang-kadang betul, kadang-kadang tak betul. Kita tak tahu. So kalau awak sesat di dalam hutan, line telefon tak ada, tiba-tiba dekat handphone awak tu ada function Kompas. So jangan guna. Nanti dia akan bagi arah yang salah. Macam itulah jawapan dia. Okey, boleh Nuraiza? Faham ke? Macam itulah. Okey, yang lain macam mana? Cik, Ya, teruskan. kalau kiblat dalam phone tu sama juga macam Kompas. Sama. Cuma kiblat ni dia tidak melibatkan bacaan saintifik. Kita kalau nak tentukan kiblat, kita tak check berapa darjah berapa minit kan. Asalkan arah dia tu sama, lebih kurang menuju ke arah yang betul, kita boleh teruskan solat. Jadi Kompas yang dibincangkan ni adalah Kompas yang untuk mengambil bacaan. Berapa bearing dia. Untuk kiblat tak ada masalah sebenarnya. Kiblat kita boleh guna arah yang ditunjukkan oleh Kompas handphone ataupun Kompas digital. Okey. Boleh? Muhammad Luqman ni. Boleh cik. Okey, macam itulah. Jadi kalau awak perasan kalau kita pergi ke shopping mall, kawasan-kawasan publik yang terdapat surau dan sebagainya, dekat surau tu ada diletakkan sijil perakuan arah kiblat oleh Majlis Agama kawasan tersebut. Itu arah kiblat tu diorang gunakan peralatan yang lebih tepat daripada Kompas. Mungkin dia pakai Kompas jurukur, dia tak pakai pocket Kompas ni, dia akan pakai alat yang lebih tepat daripada pocket Kompas ataupun liquid Kompas. Dia akan guna yang ada teleskop terus untuk menentukan arah yang tepat. Barulah pegawai agama yang buat kerja menentukan arah kiblat di surau tersebut boleh mengeluarkan sijil perakuan. Itulah. Okey, kita akan teruskan. Ini apa? Ini bearing. Ini untuk kiraan bearing arah utara benar meridian ni. Kita nak baca lah.
Okey, ada soalan lagi? Habis ke? Ni Pak Tri nanti minggu lain nak belajar. Okey, ada soalan tentang kompas peringkat tempatan? Encik, Ya, teruskan. kan tadi kan Cik cakap ada kompas yang kecil tu, kenapa dia tak tertarik dengan logam Cik? Sebab Kompas dia yang bukan kompas yang macam mana? Dia bukan grade kompas pun. Dia sebenarnya adalah gadget-gadget biasa yang dijual untuk tengok keuntungan dan dia bukan kompas sebenarnya. Jawab tak? Biasanya yang kecil ni Plastik. Yang kecil ni dia plastik, dalam dia ada liquid. Biasanya dia letak dekat jam tangan yang mahal-mahal tu. Kadang-kadang dia letak dekat pisau rainbow. Kadang-kadang dia yang letak dekat jam tangan tu Yes, ni yang kecil ni dia hanya bagi basic direction saja. Dia bukan untuk kita ukur dengan tepat di mana ke arah tak. Yang sebelah kompas yang sebelah bawah ni pun sama lah sebenarnya. Dalam gambar dia nampak macam besar, tapi dia kecil je sebenarnya. Tapi yang bawah ni lebih tepat lah. Sebab apa? Sebab dia ada bubble. Kita masukkan bubble di tengah, maksudnya kompas tu berada dalam keadaan rata. Kadang dia letakkan dalam kereta pun ada. Kereta-kereta yang macam dalam kereta Pajero dan sebagainya, jeep-jeep, dia ada letakkan kompas. Itu kompas untuk menentukan kita kecondongan kenderaan tersebut. Dia bukan tunjuk arah utara pun. Ada jugalah arah utara, tapi arah utara dia unreliable, tak begitu boleh. Macam tu lah. Siapa yang tanya tadi Saya nak bagi markah lebih lah untuk siapa-siapa yang tanya. Apa yang tanya tadi tak mampu? Saya. Okey, terima kasih. Lagi ada soalan lain? Siapa lagi nak markah lebih? Sila tanya. Sekejap lagi awak akan menjawab kuis Okey, kalau tak ada soalan, kita akan pergi tengok balik soalan awak ni dia faham ke tak faham. Nak tanyalah seorang-seorang. Renu Yashwini ada? Renu Yashwini ada tak? Ya, saya Encik. Ya, selamat pagi. Awak dah sarapan? Belum. Sihat ke hari ni? Sihat. Itu jangan lupa sarapan ya. Okey. Okey, untuk rumusan untuk pembelajaran hari ni apa yang awak boleh faham? Apa yang saya faham, so kita ada 2 travels sebenarnya, right? Okey, betul. Kita ada closed travels dengan open travels. Okey, betul. Lepas tu yang kompas ni kan dia kan ada banyak bahagian. So kalau like certain kompas ada yang bahagian dia yang berbeza-beza, not everything ada yang bahagian yang sama macam tu. Ya, betul. Komponen, kita panggil komponen. Ya, komponen. Semua komponen of the kompas. Okey, terima kasih Renu Yashwini. Okay, sama-sama. Tanya Nur Faradina Zulaika, ada tak? Ada tak? Nur Faradina Zulaika binti Khairuniza. Tak ada nak buat slide je, radat tu dia punya yang kita nak buat bulat tu yang nak buat radat. Hello. Hello, Assalamualaikum. Dengar ke suara saya? Saya pun dengar suara awak. So, boleh tak share dengan kawan-kawan apakah benda baru yang awak belajar hari ni? Terputus lah suara awak.
Masuk kita ada satu lagi. Sebelum tu dalam bahasa ada satu. Okey, boleh. Yang tak okey. Okey, tak apa Nofradina. Terima kasih kerana respon. Tanya yang lain lah. Apa lagi? Bagi penutup ni. Farah Akilah ada. Farah Akilah binti Mazakri. Tak? Okey, share dengan semua orang apakah benda baru yang awak belajar hari ini. Tak dengar lah. Sama dia. Ya. Dia yang macam betul-betul kat macam apa kesalahan. No. Boleh tak clear lah. Sepatutnya yang biasa sebelum ni bila Okey, awak ada masalah lain kot? Tak apa, terima kasih. Tanya kawan yang lain. Apa lagi nak tanya ni? Muhammad Haikal Fitri ada? Haikal Fitri bin Nur Azli. Ada tak? Kan kita tak sama kalau boleh lain dia tak kisah. Kita kena kisah kan. Pasal yang betul. Majoriti kat situ je. Tak ada, hilang. Apa yang ada ni? Nur Nadira binti Nur Haizal ada. Nur Nadira. Ada tak? Dengar ke tak suara saya? Dengar Encik. Okay. Ada tak Nur Nadira? Ini saya panggil semua tak jawab. Fizzah Hanis ada? Fizzah Hanis. Ya, Cik. Okey, bagi sikit rumusan apa benda baru yang awak belajar hari ni. Kita belajar kaedah membuat terabas kompas. Kaedah ni ada 4, iaitu kaedah terabas seri hadapan, hadapan dan belakang, kaedah pencarian atau pancaran, lepas tu kaedah bilangan. Okey. Kita ada berapa jenis terabas? Terabas lah. Ada 4. Salah. Jawapan awak tu salah. Awak baca nota tu. Kita ada 2 jenis terabas saja. Apa terabas? 2 jenis terabas tu. Close traverse dengan open traverse, Cik. Okey, terima kasih kerana bantu Nafizah Hanis. So make sure awak clear lah benda-benda yang saya terangkan tadi tu. Nanti dalam kuis, dalam test nanti saya tanya lain, awak jawab lain pula. So macam itulah. So untuk hari ni kita dah tengok jenis-jenis terabas, kemudian kompas, plastik kompas, macam mana cara nak guna, apakah ciri-ciri penting yang kita perlu tahu tentang sebuah kompas, istilah-istilah ni, kemudian tarikan tempatan. So itulah pelajaran untuk hari ini. Saya harap semua faham. So selepas ini kita akan buat kuis. Ya. Cik buat kuis dekat SIDOS ke atau kat mana? Saya gunakan Google Form. So nanti saya akan bagi link dia dan awak akan boleh jawab
Tapi dia ada tempoh masa. So saya akan buka link tu dalam pukul 10 suku macam tu. 10 suku pula. 11 suku lagi. So ada masa 15 minit saja untuk menjawab. Kemudian saya akan tutup link tu. Jadi Encik, semua orang, ya, kuis tu bertulis ke macam mana? nak terangkan ni. Nanti sabar, saya nak terangkan. Kuis tu saya akan buka, saya akan tutup dari tempoh masa. Awak kena jawab soalan semua dalam bentuk esei, paragraf. So tak payah lukis, tak ada pilihan jawapan. Awak kena ingat nota-nota saya, apa yang saya dah ajar, apa yang saya dah terangkan, awak kena jawab dan type dalam tu. So type lah berapa panjang awak nak type pun boleh, jawab. Kemudian isikan maklumat dengan betul, awak punya nombor pendaftaran, awak punya nama, dan dia akan minta email kot. Awak isi je lah tu. Kemudian link tu nanti awak hanya boleh jawab sekali saja. Tak boleh jawab banyak kali, tak boleh reply jawapan. Macam itulah. Boleh? Ada apa soalan? Baik Encik, terima kasih. Tanya tentang kuis? Jawapan tu boleh bahasa Melayu ke bahasa Inggeris? Okey. By language. Soalan diberi dalam bahasa Inggeris. Awak boleh jawab dengan bahasa Inggeris atau bahasa Melayu. Tapi jangan campur lah. Kalau jawab bahasa Inggeris, jawab semua bahasa Inggeris. Bahasa Melayu, jawab semua bahasa Melayu. Macam tu lah. Soalan tak banyak. Ada 4 ke 5 soalan je. Soalan kuis kan. Kuis ni dia pendek je. Soalan-soalan ringkas je. Jawapan-jawapan yang tak perlulah awak type sampai 2-3 kajang, tak payah. Soalan yang ringkas saja. Tengok sekali dia punya point dia tu, berapa markah untuk soalan tu. Kalau soalan tu 1 markah, awak jawab yang selayaknya untuk 1 markah lah. Tak payahlah type panjang-panjang. Kalau untuk 2 markah, jawab yang selayaknya untuk 2 markah. Okey, lagi ada soalan? Okey, kalau tak ada, nanti saya akan update dalam grup WhatsApp. Saya akan bagi Google Form tu dalam WhatsApp group. Lebih cepat. Awak terima dah, awak boleh jawab terus dalam handphone ataupun awak boleh jawab terus dalam laptop. Boleh Okey, kalau tak ada apa, itu saja untuk hari ini. Selamat berjaya. Nanti saya akan update dalam grup WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Encik. Okey. Terima kasih Encik. Encik.